Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada malam ini berada di dalam majlis ilmu. Berada di dalam majlis ilmu mempelajari kitab Aqidatul Aqaid, iaitu kitab yang berkaitan tentang akidah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim menunjukkan kepada kita perbandingan di antara orang yang kufur dan juga orang yang beriman. Sebagaimana biasa kita dengar imam-imam ataupun kita sendiri membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Bayyinah ayat 6 sehingga 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Ulaika hum khairul bariyah. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. سورة البينة. لم يكن الذين كفروا dalam suratul Bayyinah Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang maksudnya innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kufur. Sesungguhnya orang yang kufur di kalangan siapa? Min ahlil kitab, di kalangan ahlil kitab. Walaupun ayat ini ianya menuju kepada ahlil kitab, tapi dalam ilmu tafsir disebut al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, yang diambil kira berdasarkan umum ayat, bukan dilihat kepada sebab ayat itu. Kaedah yang paling masyhur, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ayat Quran walaupun cerita ahli kitab, ianya memberi maksud umum. Jangan kita baca Quran, ini dia tuju ahli kitab, tak ada kena-mengena dengan kita. Tak. Kaedah ilmu tafsir, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, yang diambil kira berdasarkan umum ayat Quran, bukan berdasarkan sebab turunnya ayat Quran tersebut. Sesungguhnya orang yang kufur di kalangan ahli kitab dan juga orang-orang musyrikin, apa tempat mereka? Fi nari jahannama, iaitu tempatnya api neraka. Orang kufur kepada Allah dan kufur kepada Rasul, kufur kepada kitab, kufur kepada para malaikat, berkaitan tentang rukun iman. Kalau dia kufur, maka hukumnya adalah disediakan oleh Allah Ta'ala tempat dia dalam api neraka. Bila masuk api neraka ni, khalidina fiha. Orang yang kufur, orang yang menyekutukan Allah, dia tak akan keluar api neraka, kekal di dalamnya. Oleh sebab itu Allah berfirman khalidina fiha. Fi ni memberi maksud di dalam, ataupun disebut al-jawfiyah. Contohnya al-ma'u fil ka'si, air di dalam gelas. Air itu tak ada luar gelas. Al-ma'u fil ka's, air di dalam gelas, betul-betul dalam gelas. Maknanya Allah nak mengingatkan khalidina, kekal mana? Fiha, betul-betul dalam api neraka, bukan benda-benda main. Ulaika hum, mereka itulah syarrul bariyah. Syar maknanya kejahatan, al-bariyah manusia, sejahat-jahat manusia inilah dia. Walaupun dia ni dalam dunia macam baik, tapi kalau kufur dan syirik kepada Allah, Allah labelkan syarrul bariyah, sejahat-jahat manusia. Manakala orang yang beriman,
Ayat Quran ni akan huraikan dua keadaan. Contohnya langit dengan bumi, siang dengan malam, laki perempuan, ataupun disebut dalam ilmu balaghah muqabalah, mesti kiri kanan, siang malam. Bacalah Quran siang malam, langit bumi, lelaki perempuan, kufur beriman. Ini gaya bahasa Al-Quran yang begitu indah dalam bahasa Arab. Tak cerita tentang kufur, tapi dicerita orang beriman. Sesungguhnya orang yang beriman, bukan setakat dia beriman, wa amilus salihat, dan beramal dengan amal yang saleh, dia punya anugerah Allah kepada mereka, ulaika hum khairul bariyah. Itulah sebaik-baik manusia. Mana orang yang beriman dan orang yang beramal saleh. Ini perbandingan orang yang kufur, orang yang musyrik, api neraka. Dan orang ni seburuk-buruk manusia. Orang yang beriman, ini ilmu tauhid. Kemudian beramal saleh. Tidak memerai belajar ilmu tauhid, beriman adanya Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Quran, beriman kepada kitab, beriman dengan para malaikat, hari kiamat dan juga qada dan qadar, tapi tidak beramal saleh, ma yanfa', tidak memberi manfaat. Dan beramal dengan amal yang saleh, ulaika, mereka itulah, hum, dikuatkan lagi, mereka ialah khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Allah berikan kepada mereka balasan yang terbaik, jazaa'uhum 'inda rabbihim. Jazaa'uhum, balasan mereka itu di sisi Tuhan, jannatu adnin, syurga-syurga. Jannat jamak pada jannatun, jannatani, jannat. Syurga-syurga adan. Tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir anak sungai. Khalidina fiha abada, dikuatkan kekal dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah redha mereka. Dan mereka bila masuk syurga dapat nikmat ni, waradu'an, dan mereka juga redha dengan apa yang diberikan oleh Allah, redha dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Ketika mana dalam dunia redha dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat besok Allah tempatkan dalam syurga dengan berapa nikmat ni, redha. Bagi siapa tu? Zalika liman khasyiya rabbah. Zalika yang mana? Itu yang mendapat nikmat-nikmat tadi. Bagi siapa? Li, bagi man, orang khasyiya rabbahu, orang yang takut akan Tuhannya. Ayat ini menerangkan kepada kita tentang pentingnya ilmu tauhid, iaitu perbezaan di antara iman dengan kufur. Orang yang beriman, ini dia Allah sebutkan. Allah mulakan dengan kafir dan musyrik, jangan buat benda ni. Kemudian Allah terangkan orang beriman, ini dia. Jadilah kamu orang yang beriman, dan jadilah kamu orang yang beramal dengan amal yang soleh. Justru itu pada malam ini kita akan meneruskan lagi pembacaan kitab tauhid kita yang bernama Aqidatul Aqaid. Kita masih lagi di bawah tajuk iaitu beriman ataupun menyaksikan kerusulan para rasul alaihimus salatu wassalam, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sambung muka surat 14. Kita sambung muka surat 14. Iaitu bermula perkhabaran yang kemudian daripada mati itu, iaitu soal munkar nakir, iaitu dua malaikah yang sangat hebat lagi menakuti, yang menduduki ia akan mayit di dalam kubur, akan duduk yang mempunyai roh dan jasad. Ada orang yang dalam kubur ni, Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan mereka dalam keadaan dikembalikan roh dan dikembalikan di dalam jasadnya. Bagaimana keadaan itu dalam ilmu ghaib. Kita tetap beriman. Perbezaan orang tidur dengan orang jaga, tak sama. Kita tengok orang tidur, kita tengok berpeluh-peluh dia. Kita kata apa? Pasal peluh, aircon punya kuat. Rupanya kawan dia bermimpi dikejar rimau. Kan?
Jadi berpeluh-peluh dia lari. Kita nampak dia tidur. Tapi dia tercungap-cungap. Kita kata nak mati ke orang ni? Kita bangun dekat dia. Allah, terselamat aku, dia kata. Wah, cemas aku kena makan harimau. Oh, dahsyat, dia kata. Kita kata, aku tak tahu. Begitulah kita, perbandingan orang dalam kubur dengan orang yang hidup. Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab Al-Fatawa li Syekh Sya'rawi. Orang tanya, azab kubur dengan adakah azab, adakah nikmat? Syekh Sya'rawi jawab, beza orang jaga dengan orang tidur. Orang tidur ni dia rasa nikmat. Kamu terasa tak? Tak terasa. Kamu baring sebelah dia, tapi kamu jaga. Sebelah kamu pula kawan tengah tidur, dia merasa nikmat. Kamu terasa? Tak terasa. Sama-sama baring, dia kata. Sama-sama baring. Itu sama-sama baring. Orang ni pejam, kamu pun pejam. Tapi dia tidur, kamu tak tidur. Syekh Sya'rawi jawab. Kemudian, kalaulah sebelah ni, kamu pun pejam, kawan kamu pejam, tapi dia tidur. Dia mimpi yang begitu dahsyat. Kamu terasa? Tak terasa. Itulah perumpamaan alam barzakh. Memang kamu tak terasa, tapi dia masuk alam yang lain, yang dia akan merasai nikmat ataupun siksaan di alam kubur. Ini hujah paling mudah yang disebut oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah ta'ala, seorang ulama tafsir yang alim. Syekh Mutawalli rahimahullah ta'ala. Maka berkata keduanya bagi mayit itu dengan katanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Inilah ulama menyebut tauhid ni adalah ilmu yang paling atas. Sebab masuk dalam kubur pun tanya tauhid. Apabila mereka tidak ada tauhid, maka dia tidak akan dapat menjawab soalan dalam kubur. Sebagaimana dalam ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Surah Ibrahim ayat 27. Yuthabbitullahu, Allah menetapkan, alladzina, yang amanu, beriman. Allah menetapkan orang yang beriman bil qawli tsabiti, dengan perkataan yang tetap, fil hayatid dunya, ketika mana di dunia, wa fil akhirah, dan juga akhirat. Wa yudhillullahu zalimin, dan Allah sesatkan orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha', Allah akan lakukan sesiapa sahaja yang Allah kehendaki. Sesuatu yang Allah kehendaki, Allah boleh buat. Berdasarkan firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 27, diriwayatkan daripada seorang sahabat yang bernama Al-Bara'u ibnu Azib radhiyallahu an berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghuraikan dan mentafsirkan firman Allah Taala dalam surah Ibrahim ayat 27. Qala nazalat fi azabil qabri. Ayat ini turun menceritakan tentang azab kubur, iaitu dikatakan bagi orang yang dalam kubur. Ni ayat Quran ni dihuraikan dengan hadis. Surah Ibrahim ayat 27, ini huraian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iaitu dikatakan bagi orang dalam kubur ni, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Fayaqulu rabbi Allah. Orang yang beriman dia boleh jawab, Tuhanku Allah. Wa nabiyyi Muhammadun, dan nabiku ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maksud firman Allah Taala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti. Kalau dalam dunia ini dia mentauhidkan Allah dan juga menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rasulnya, Allah tetapkan juga sampai dalam alam kubur. Tapi kalau dalam dunia ini dia begitu,
Nak kata beriman tidak, nak kata kufur tidak. Tak berani. Kalau kufur, cakap kufur. Kalau murtad, cakap, tak berani kata murtad. Tapi, tidak beriman kepada Rasul. Oleh sebab itu, Said Hawa rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitab beliau Al-Islam. Kitab yang begitu tebal. Dan telah diterjemahkan sebahagian daripada kitab tersebut. Di antara perkara yang membatalkan syahadah. Seorang ulama yang terkenal iaitu Said Hawa rahimahullah ta'ala. Said Hawa rahimahullah ta'ala. Seorang ulama yang terkenal daripada Syria. Beliau telah dibuang negara, kemudian diselamatkan oleh King Malik Faisal rahimahullah ta'ala. Kemudian mengajar Universiti Madinah Al-Munawwarah. Tetapi beliau sentiasa dalam keadaan memakai serban dan juga berjubah putih. Syekh Said Hawa rahimahullah ta'ala. Tuan Guru Haji Hadi sempat dengan Said Hawa ditarbiah oleh Syekh Said Hawa. Oleh sebab itu Tuan Guru ni mana pun pakai serban, pakai jubah putih. Said Hawa rahimahullah ta'ala seorang ulama yang alim, mengarang tafsir As-Sasu fit Tafsir. Dulu mula-mula terkenal kitab Said Hawa ialah Al-Asas fit Tafsir. Masyhur kitab ni. Al-Asas fil Hadis, dalam ilmu hadis. Tapi Syekh Said Hawa menghuraikan dan mentafsirkan Quran walaupun sampai qul a'udzu birabbin nas, dia punya huraian tidak akan lari awal surah Baqarah. Awal surah Baqarah. Dia akan cerita innal ladzina amanu zalikal kitab la raiba fih. Ini ayat ni adalah berkaitan sampai qul a'udzu birabbin nas. Cerita tentang beriman, cerita tentang beriman benda yang ghaib, mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Itulah mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala. Dia akan huraikan sampailah qul a'udzu birabbin nas. Dia ceritakan ayat-ayat lain tapi takkan tinggal. Mana oleh sebab itulah suratul Baqarah dimulakan dengan Alif Lam Mim ni kalau dikaitkan sampai qul a'udzu birabbin nas. Itu tafsir Syekh Said Hawa rahimahullah ta'ala. Said Hawa rahimahullah ta'ala menghuraikan dalam kitab beliau Al-Islam, kerana menyaksikan Nabi SAW sebagai Rasul, maka dia akan beriman dengan Quran. Sebab apa kita beriman dengan Quran? Sebab beriman dengan Nabi SAW. Bila kita beriman dengan Quran, maka kita akan beriman dengan malaikat. Sebab dalam Quran cerita malaikat. Kalau kita disebabkan kita beriman dengan Quran, kita akan beriman kepada hari kiamat. Wah, ni. Kerana kita beriman kepada Quran, yang Quran ini hasil kita menyaksikan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah. Siapa menafikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, dia tidak akan percaya Quran. Bila dia tak percaya Quran, dia tidak akan percaya dengan malaikat. Dia tidak akan percaya dengan kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Bila dia tak percaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan percaya pada hari kiamat. Kalau dia tak percaya dengan Quran, dia tidak akan percaya dengan qada dan qadar. Karena kalau dia percaya dengan Quran dan percaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, percaya iaitu menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam rasul, maka percaya dengan Allah. Bila percaya dengan Allah bahawa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang wajib padanya, iaitu sifat al-ilmu. Sifat al-ilmu. Ilmu Allah ialah qadim. Ilmu Allah ialah qadim. Yang ianya ilmu Allah ini meliputi, iaitu ihatah. Meliputi ilmu Allah. Apabila ilmu Allah meliputi, maka Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang akan berlaku kepada kita ni memang di bawah ilmu Allah. Maka orang yang beriman Allah bersifat dengan ilmu, maka dia beriman dengan qada dan qadar. Apa yang berlaku ni di bawah ilmu Allah. Maka dia tidak akan mempertikaikan qada dan qadar Allah. Kenapa? Kerana dia beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Oleh sebab itu, kalimah syahadah, iaitu syahadatain, menyaksikan bahawa Allah itu adalah Tuhannya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul, dia akan terus beriman kepada Quran, beriman kitab yang diturunkan oleh Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada hari kiamat. Tetapi kalau dia tak beriman kepada Rasul, dia tidak akan beriman kepada Allah.
Dia tidak akan melakukan amalan-amalan yang saleh, bahkan dia akan melakukan perkara yang bertentangan Quran dan Sunnah. Dia kesan orang yang menolak. Jadi sebenarnya dia tolak Rasul. Dia tolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia mengelak sana, mengelak sini macam-macam. Dia pertikaikan Quran. Bila dia pertikaikan Quran, dia pertikaikan tentang hari kiamat. Dia pertikaikan benda-benda yang lain. Ini Sayyid Hawa rahimahullah ta'ala huraikan apakah dia kaitan tentang menyaksikan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kalau kita jumpa sekarang ni ada golongan yang mempertikaikan Quran, itu makna dia tak percaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya begitu. Bila dia tak percaya Quran, habis semua dia tak percayalah. Cakaplah apa pun, dia akan kona sana, kona sini sebab dia tak percaya Quran. Dia tidak percaya Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan pula berkaitan dengan hadis yang kita baca. Qala idza uq'ida al-mu'minu fi qabrihi. Apabila didudukkan orang beriman dalam kubur. Mana disemadikan dalam kubur. Utia, maka didatangkan kepadanya dua malaikat. Kemudian ditanya, summa syahida alla ilaha illallah. Orang yang beriman, dia menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah yang sebenarnya illallah, melainkan Allah. Buang illah, jadilah Allah. Ilahun, siapa ilah itu? Allah. Oleh sebab itu nafi dan isbat. Nafi dan isbat ini menjadikan hasrun, iaitu terbatas. La ilaha illallah, nafi, isbat, dia akan jadi hasr. Ilahun Allah. Tuhan itu ialah Allah. Tak ada yang lain. La ma'buda bihaqqin, tidak ada satu yang disembah yang sebenar illallahu, melainkan Allah. Melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksudkan dalam surah yang telah kita bacakan tadi, itu firman Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Surah Ibrahim ayat 27. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani daripada hadis Al-Bara' ibni Azib daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya yuqalu lil kafiri, ditanya pada orang kafir pula masuk dalam kubur ni, ditanya pada orang kafir, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Fayaqul la adri, dia tak, walaupun sekarang ni soalan ini telah bocor, dia tak boleh jawab. Sebab ayat Quran menyebut siapa yang tetap dalam dunia Allah, menyaksikan Allah itu Tuhannya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rasulnya, maka Allah tetapkan juga di dalam alam akhirat. Tapi kalau sekarang ni tak tetap, walaupun soalan tu bocor, dia tak boleh jawab. Orang kata kenapa tak boleh jawab soalan bocor? Sebab Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 27. Maka bila ditanya man rabbuka, qala la adri, dia kata aku tak tahu. Fahuwa tilka sa'atu asammu a'ma abkamu. Ketika itu, maka ia tuli, dia buta dan dia bisu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ketika itu asammu, dia tuli, mana dia pekak. A'ma, buta. Abkamu, bisu. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Fayudrabu bimirzabatin law duriba biha jabalun la sara turaba. Maka ianya telah dipukul dengan penukul. Macam mana bentuk mirzabah? Dia bahasa Arab ni banyak, ada mitraq, ada mirzabah. Mirzabah adalah merupakan penukul yang besar yang begitu bersangatan. Kita pun tak boleh bayang macam mana. Malaikat ni akan diarahkan oleh Allah pukul dia.
Kalau pukul sekali pukul, lau duriba biha, kalau dipukul dengan mirzabah ini, dia iaitu dipukulkan gunung, la sara turaba. Gunung ni jadi tanah terus. Macam mana Jeffrey agak-agak tu? Gunung sekali jadi macam tepung jadi dah. Macam debu. Terus halus. Kalau hamba Allah macam mana tu? Itu bau sekali darbatan wahidatan. Lau duriba darbatan wahidatan, kalau dipukul sekali pukulan, wallahu alam, begitu seksanya. Fayasma'uha kullu syai'in illa sakalain. Semua akan dengar makhluk Allah ini kecuali sakalain, manusia dan jin. Manusia dan jin. Summa qala wa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Selepas sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam menghuraikan hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat dalam surah Ibrahim ayat 27, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Senantiasalah Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada orang yang beriman dengan perkataan yang sabit, iaitu syahadatullah wa syahadatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Manakala riwayat yang lain, riwayat oleh Imam Abu Daud berkata qala, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang ditanam dalam kubur itu akan mendengar bunyi tapak-tapak kasut mereka. Mana kasut orang di atas, dia dengar. Kita beri salam kepada orang mati, dia dengar. Apa yang kita berikan insya-Allah memberi manfaat. Kalau tak memberi manfaat kepada orang dalam kubur, tak payah beri salam. Kita beri salam ni mana kita doakan dia sejahtera. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Kita minta kepada Allah Ta'ala, Assalamualaikum, sejahteralah ke atas kamu. Mana kita doakan dia sejahtera. Kalau tak ada manfaat, masuk je dalam kubur. Mana memang orang dah mati tidak boleh mendapat apa-apa kecuali ilmu yang manfaat, kecuali harta yang diwakafkan, ataupun ilmu yang ataupun anak yang soleh sentiasa mendoakan dia. Dia memang itu aja lah. Tapi yang lain dia tak boleh dah, melainkan dengan pertolongan doa daripada hamba-hamba Allah yang lain. Betul dia memang tak boleh buat apa. Dia nak semayang, dia tak boleh semayang dah. Dia nak puasa, tak boleh puasa. Dia nak keluar zakat, tak boleh keluar zakat dah. Apa yang ditinggal, itu sahaja. Adapun yang lain kalau doakan, Allah makbulkan, ya, Allah akan rahmati. Buktinya, Assalamualaikum ya ahlad diyar, wahai penghuni yang kekal dalam ahlad diyar, macam umpama kampung. Dan insya-Allah kami akan bertemu kepada kamu juga. Mana mengingatkan kita bahawa kita juga akan mati seperti dia. Bila kita baca wa inna, sesungguhnya kami bikum lahiqun, dengan kamu ini juga kami akan iringi. Mana orang yang baca salam ini mengingatkan dia akan mati, dia juga akan mati. Dan seterusnya. Wa idza wallau mudbirin, bila pakat balik semua. Hina yuqalu lahu ya hadha man rabbuka. Kemudian barulah dia tanya, pakat semua dah balik, malaikat tanya, siapa Tuhan kamu? Wa ma dinuka, siapa apa dia agama kamu? Wa man nabiyuka, dan siapa nabi kamu? Apa agama kamu dan siapa nabi kamu? Dalam hadis yang lain, datang dua malaikat, wa yujlisanihi, mendudukkan. Dua-dua ini wa yujlisani ajlasa yujlisu af'ala yuf'ilu, mendudukkan akannya. Fayaqulani, maka dua-dua berkata. Macam mana bentuk mendudukkan kita tak tahu. Macam mana bentuk dalam kubur boleh duduk? Jeffrey mungkin ditanya dalam keadaan dibaring ke? Dibaring. Man rabbuka wa ma dinuka, ataupun dalam keadaan
macam mana? Nabi SAW menyebut fayujlisanihi, ajlasa yujlisu, af'ala yuf'ilu, akrama yukrimu, ikram, memperdudukkan keduanya, iaitu dua malaikat. Dhamir hu itu kembali kepada mayit. Macam mana bentuk? Tunggu mati. Tapi kita tetap beriman. Fayaqul, kalau duduk berdepan agak-agak macam mana? Kita polis panggil pun terketar-ketar. Terketar-ketar kan? Polis panggil. Sebenarnya polis panggil, dia kata pelik motor awak terjatuh. Saya jumpa pelik motor awak ni. Awak tergesa-gesa nak pergi surau tadi. Kita agak kena saman. Rupanya pelik jatuh. Belum lagi kena saman dan sebagainya. Ini Pak malaikat, kita tahu itu malaikat Munkar dan Nakir. Dia tanya satu-satu. Sehingga dia tanya yang terakhir, ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum. Siapakah rasul yang ini lelaki yang diutuskan dengan kamu ini? Pada kamu. Bu'isa fikum. Dia tidak sebut bu'isa ilaikum. Ialah ba'asa ila. Boleh. Bu'isa ila, diutuskan kepada kamu. Tapi bu'isa fikum, diutuskan di kalangan kamu. Sebab tu kamu tahu. Macam orang duduk taman ni, iaitu dia tahulah Tok Imam. Kan? Mesti dia tahu. Kalau duduk taman ni dah lama, sama ada di sini, di belakang, tapi duduk taman ni. Dia lepas sembahyang maghrib, dia tanya, dia tampak Jeffrey pakai jubah, pakai Ustaz, Tok Imam ke sini? Nampak ni, tengok pakai jubah. Saya bukan orang sini, saya orang Bukit Baru. Saya orang Bukit Baru. Dia jumpa Ustaz Lias, ini Tok Imam kau pakai serban. Tok Imam kata, saya bukan orang sini, saya orang Tenggara. Mana Tok Imam sini? Nampak ni. Sedangkan dia kamu ni orang mana? Orang Tangkak ke? Dah saya orang Duyung. Orang Kandang ke? Dah saya orang Duyung. Duyung mana? Desa Duyung. Berapa lama dah sini? 10 tahun. Tapi Tok Imam tak tahu. Tok Imam tak tahu mana tak pernah datang surau. Begitulah bila ditanya, siapakah lelaki ini? Maka digambarkan dia. Ini dibukakan hijab. Siapa ini? Fayaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni orang beriman, dia terus jawab. Kalau dia cinta kepada Nabi, dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kenal. Dia kenal. Bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang sekarang tak percaya, itu dia punya pasal. Ada ustaz-ustaz sekarang ni tak percaya yang boleh mimpi dengan Nabi ni ialah para sahabat je. Dia pun berkata begini. Kalau dia Wahabi, kalau betul dia Wahabi, dia boleh terima bahawa mimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Wahabi sekarang ni, dia bukan nak kata Wahabi, nak kata Salafi pun bukan. Dia sebenarnya tak ada ilmu. Syekh Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, yang diagung-agungkan oleh golongan-golongan ini, dia bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana dia terpinga-pinga, macam mana nak buat ni? Ada satu masalah, dia terpinga-pinga, macam mana nak buat ni? Orang tanya soalan. Apa soalannya? Rasulullah jawab dalam mimpi. Malam tu dia bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu, dia tanya bila jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya soalan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarridhu. Berilah syarat. Berilah syarat. Berilah syarat. Apa mimpinya? Mimpinya, contohnya sekarang ni, mayat depan kita ni kita pun tak tahu Islam ke tak Islam. Kalau zaman COVID-19 ni contohnya, ada jenazah orang, kita berada dalam sebuah negara,
ada Islam dia tak Islam. Bukan ada mandi-mandi pun. Depan kita sekarang ni, katakan nak semayang, kita tak tahu di Islam tak Islam. Syekh Ibn Taymiyah tak boleh jawab. Macam mana nak doa ke Allah maghfir lahu? Tak, dia bukan Islam. Kita tak nak doa, tak dia Islam. Maka dia bermimpi dengan Nabi SAW. Rasulullah SAW kata, jawab, berilah syarat di dalam doamu. Apa doanya? Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya ia beriman, faghfir lahu. In kana mu'minan faghfir lahu. Jika ia beriman, ampunlah dosanya. Warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ini Syekh Ibn Qayyim sebut dalam kitab I'lam Muwaqqi'in. Ini ada dalam YouTube Ustaz-Ustaz Wahabi ni, baca kitab I'lam Muwaqqi'in yang menafikan mimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ibn Taymiyah mimpi dengan Nabi. Macam mana pula kamu hurai dalam YouTube, mimpi dengan Nabi ni para sahabat? Tak ada mimpi ni. Ni alim ke tak alim? Kita kena tengok guru-guru yang mengajar ni, dia tergerti ke tak erti ni. Menghuraikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut pemikiran dia, ikut logik dia, ikut akal. Dia kata boleh, macam mana enta kenal itu Rasul? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'ani fil manami, barang siapa yang melihat aku dalam tidurnya, fa innahu, sesungguhnya ia telah melihat aku dengan sebenarnya. Fa inna syaitana la yatamathaluni, sesungguhnya syaitan tidak akan menyerupai aku. Maka kerana hati ini begitu cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah membukakan hijab sehingga dia nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Wahabi Malaysia tak boleh pakai. Wahabi Malaysia tak boleh pakai. Saya pernah tanya masa di Saudi, bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama Saudi kata benar. Benar. Saya pernah tanya yang mengajar di Masjidil Haram, mimpi dengan Nabi benar. Tiba Wahabi orang Malaysia tak benar. Tak boleh pakainya. Kalau dia ada ceramah di YouTube, kira tak payah dengar lah. Dia bukan ahlul hadis. Dia bukan ahlul hadis. Ini main ulama celup-celup belaka. Fayaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani ma wa ma yadrika. Macam mana kamu boleh tahu? Nampak ni. Dua malaikat ini tanya, macam mana kamu tahu? Contohnya kita, ana adri, saya tahu. Orang tanya, bimaza tadri? Macam mana kau tahu? Malaikat pun tanya, macam mana kau boleh tahu? Fayaqul qara'tu kitab Allah. Kerana aku membaca kitab Allah. Apa ni? Jadi orang yang nak kenal besok dalam kubur, dia kena tahu Quran ni. Kalau dia beriman dengan Quran, dia baca Quran, dia utamakan kitab Allah, dia kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu. Aku beriman dengannya, beriman dengan kitab Allah. Wa saddaqtu, dan aku benarkan. Nampak ni? Wa fi riwayatin fazalika qaulullah ta'ala yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Jeffrey, jangan risaulah. Walaupun tak nampak Rasulullah macam mana muka, macam mana, mengaji syama'il dah berapa kali, tak boleh juga. Nak kata mimpi pun tak mimpi. Jangan risau. Siapa yang baca Quran, siapa yang beriman dengan Quran, siapa yang membenarkan Quran, besok bila ditanya, siapakah lelaki yang diutuskan pada kamu ini? Dia terus jawab, iaitu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut firman Allah dalam Al-Quranul Karim. Tapi kalau dia orang kafir, bila orang kafir, bila ditanya, man rabbuka, fayaqul ha, dia tak tahu jawab. La adri. Dia kata aku tak tahu. Apakah agama kamu? Ha, la adri. Dia tak boleh jawab. Bila ditanya siapakah lelaki yang diutuskan pada kamu? Ni talqin. Lalu kita baca, apabila dua orang malaikat datang, janganlah kamu merasa gentar. Dan syukri
apabila dua orang malaikat datang bertemu dengan kamu, janganlah gentar. Sesungguhnya dua malaikat itu benar. Soal muka dan nakir itu benar. Nampak ni? Ustaz Liah lalu baca talqin. Talqin ini telah diamalkan oleh penduduk Syam. Oleh sebab itu Al-Imam Ghazali menyebut bahawa kerana penduduk Syam ramainya para sahabat Nabi SAW dan tidak mengingkari bacaan talqin, bermakna para sahabat ini barangkali pernah dengar daripada Nabi SAW. Baca kita Al-Azkar li Imam Nawawi dalam bab talqin. Yang orang kata apa, ada tengok dalam YouTube ustaz-ustaz ni dia tak nak talqin tapi dia ceramah pula, macam ceramah rapat umum. Sesungguhnya Allah berfirman, ini kubur saya cakap. Ini kubur. Ini kubur. Dia berceramah dengan rambut panjang, pakai kopiah pun tidak, nampak dia. Berceramah atas kubur. Kita kata yang ikut sunnah mana berceramah ni? Macam orang baca khutbah lah. Bila baca khutbah, tongkat dipegang tangan kiri. Tongkat dipegang tangan kiri. Tangan ini dipegang begini, supaya jangan pergerakan atau pegang mana lah. Jangan bergerak banyak ketika baca khutbah, kerana ia diumpamakan seperti semayang 2 rakaat. Oleh sebab itu baca khutbah ni bukan macam ceramah rapat umum. Hendaklah kamu ni dalam ada YouTube ni, ustaz macam tak betul Syekh, ubahkan. Takutlah kamu, dia kata macam tu. Ini tak betul. Ini bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tangan tengah baca khutbah macam ni. Ini baca khutbah, pergerakan tidak boleh banyak ketika membaca khutbah, kerana ia menduduki 2 rakaat. Oleh sebab itu dia mesti ada wuduk. Baca khutbah tak ada wuduk, tak sah sembahyang Jumaat. Kenapa? Kerana ia menduduki. Al-khutbatul ula taqumu maqama rak'atain. Sesungguhnya khutbah, 2 khutbah ini menepati 2 rakaat sembahyang Zuhur. 2 rakaat lagi menepati 2 rakaat, jadi 4 rakaat. Ustaz Liah jangan baca khutbah. Untuk belau ni. Kita kata berhentilah. Tak ada ilmu nak baca khutbah, jangan baca. Kita ni bukan minta tangkat muat. Boleh bukan boleh orang ni baca kan. Membawa fitnah nama dia. Membawa fitnah. Nak baca biar ada ilmu. Nak baca biarlah ilmu. Baca khutbah contohnya. Kalau dia khutbah dibacakan khutbatul hajah. Hadis riwayat Imam Bukhari, nama dia khutbatul hajah. Khutbatul hajah iaitu alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla wa man yahdihillah, ada dhamir. Man yahdihi, hi kepada seorang, man. Wa man yudlil, tak ada wa man yudlilhu. Tak ada wa man yudlilhu. Hatta dalam khutbah yang ada di Melaka ni, saya sentiasa ingatkan, jangan ada hu. Buka betul-betul, tak ada hu. Siapa baca hu, menambahkan hadis Nabi SAW. Wa man yudlil. Sebab apa? Sebab memuliakan Allah. Kalau kita tambah hu, wa man yudlilhu, barang siapa yang Allah sesatkan dia. Nampak ni? Tapi wa man yudlil, nampak dia beradab, barang siapa yang sesat. Kerana nanti dia akan menjadikan sifat akidah qadariyah bahawa Allah takdir dia sesat. Macam mana? Wa man yudlilhu. Tapi man yahdihillah, Allah memberi petunjuk. Wa man yudlil fala hadiyalah. Tu hadis sahih riwayat Imam Bukhari, jangan tambah hu. Lagi satu orang lalu silap. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Dia tak ada kum. Jangan baca innallaha ya'murukum. Kum tak ada. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jangan tambah kum. Tu dia. Itu kena jaga. Ini benda yang perlu dijaga.
ketika nak membaca khutbah. Jangan ceramah macam ceramah politik. Bukan ini khutbah. Dia ada adab dia. Sambung balik. Tak ada kena-mengena siapa-siapa. Tapi sebagai peringatan kepada orang baca khutbah, kena jaga adab ni. Kena jaga. Dan seterusnya, bila ditanya apa agama dia pun dia tak boleh. Bila ditanya juga siapa lelaki yang diutuskan pada kamu, la adri, dia pun tak tahu. Fayunadi mudadin minas sama. Maka menyerulah suatu seru daripada langit bahawa sesungguhnya dia pendusta, fa afrishuhu minan nar, maka hamparkanlah ia daripada api neraka. Wah, ini yang paling takut. Wa albisuhu minan nar, dan pakaikan pakaian kepadanya wahai malaikat daripada api neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan baginya pintu menuju api neraka. Qala fayatihi min harriha wa sumumiha, maka datanglah kepadanya panas api neraka dan juga racun-racun api neraka ni. Qala fayudayyaqu alaihi qabruhu, dan disempitkan kuburnya, hatta takhtalifa adla'uhu, sehingga berselisih tulang rusuknya. Begitu. Ikhtalafa yakhtalifu, berselisih, adla' yang rusuknya dihampit begitu. Ini bukan macam pelayar, ini lebih daripada pelayar. Hampit, berselisih tulang rusuk. Allahu Akbar. Ini orang yang kufur. Ini dia yang kita bahaskan dalam kitab kita ni berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama lagi kita. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Islam agamaku bermula munkar dan nakir, dan soal keduanya itu ialah mula-mula fitnah dalam alam kubur yang didatangkan dia daripada mati, yang wajib iktiqadkan benarnya itu, dan wajib percaya dengan azab kubur di atas orang yang asi. Mana orang yang buat maksiat, dia akan menerima azab Allah. Di antara azabnya iaitu akan mendapat sesaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya lagi. Dan yang nikmat bagi orang yang muti'. Manakala orang yang mendapat nikmat Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang yang muti', iaitu orang yang beriman. Ata'a yuti'u ita'atan fahuwa muti'. Mana orang yang sentiasa taat kepada Allah Taala. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana menanam jenazah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam waqafa alaih, berdiri atasnya. Sebenarnya di atas kubur yang boleh duduk ini 2 orang saja, ataupun seorang. Duduk kerana nak baca talqin, baca di kepalanya, yang lain berdiri, yang lain berdiri. Sebab apa dalam mazhab Imam Syafi'i membenarkan duduk? Kerana dikiaskan waktu talqin kepada orang yang nak mati. Bila kita orang nak mati, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang nak mati itu dengan la ilaha illallah. Jadi seolah-olah orang yang baca talqin ni, dia talqin, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Jawablah dengan lidah yang pasih. Betul Salih, begitu kan? Janganlah kamu gentar, jawablah dengan lidah yang pasih. Tuhanku Allah. Siapakah Nabi agamamu? Jawablah dengan lidah yang pasih. Agamaku Islam. Itu dalam talqin. Bila kita baca talqin ni, kita jawab, kita talqinkan seolah-olah jauh orang mati itu, sebab dia dengar. Dia dengar. Bukan suruh berceramah atas tu. Itu sebab duduk dekat kepala. Jangan pula berlagu-lagu, siapakah Nabi kamu? Begitu.
Jawablah lidah dia yang dengan lidah yang fasih. Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apabila ditanya siapakah ni, itu nak berlagu, nak baca gurindam. Ni macam syair, ni macam talqin. Ni disebut dalam kitab fiqh. Macam kita talqin dia. Adapun orang lain berdiri. Terutama jangan duduk di atas kubur. Kerana duduk atas kubur orang ni kena boleh tengok pula. Kau kena arwah ni. Apa ni? Kena kalau duduk 2-3 orang, dah lah isap okok pula tu. Orang tanya, arwah ni aku kenal. Dia ujung-ujung je baik, masa muda masya-Allah, macam pelesit dia kata. Dia mengutuk orang dah. Dia mengutuk orang. Oleh sebab itu duduk atas kubur ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut lebih baik duduk di atas bara api daripada duduk atas kubur orang. Berdiri. Dan berdoa pun adalah ketika berdoa, kalau imam ni bolehlah duduk, orang lain kalau nak berdoa waktu berdiri. Waqafa alaih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, berhenti atas, wa qala istaghfiru li akhikum, mintalah ampun bagi saudara kamu sekalian, was'alu lahu tasbita, dan minta supaya ia disabitkan, ditetapkan oleh Allah perkataan yang tetap. Fa innahu al-ana yus'alu, kerana sekarang dia akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang lagi kita nak bahas. InsyaAllah kita sambung akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita Munkar dan Nakir ni pun tak habis. Dia nanti kita baca hadis, beberapa hadis yang berkaitan tentang soalan-soalan Munkar dan Nakir ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.